Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini teacher akan terangkan tentang bab 13.1 kejuruteraan genetik. Okey, bidang kejuruteraan genetik ini merupakan satu bidang baru yang telah digunakan oleh saintis dengan memanipulasi gen. Maksudnya dia mengubah suai chain DNA yang terdapat dalam organisma supaya membentuk kombinasi gen yang baru. Maksudnya sama ada dia buang ataupun dia ubah suai satu part pada DNA itu. DNA organisma termasuklah manusia, haiwan dan tumbuhan. Okey, kejuruteraan genetic engineering tu dia menggunakan teknologi yang dinamakan teknologi DNA recombinant. Teknologi DNA recombinant, recombinant ni datang daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu combination, recombination maksudnya diubah suai. Okey, bagaimana dia dilakukan? Dilakukan dengan memindahkan satu segmen DNA yang dikehendaki itu ke dalam organisma lain. Okey, supaya saintis dapat membina DNA ataupun genom set yang baru. Okey, set yang baru tu bermaksud kalau kita tengok daripada gambar rajah ini, okey, ini adalah DNA yang gene of interest yang dikehendaki oleh saintis. Okey, saintis nak duplicate gene ni jadi banyak-banyak. So dia menggunakan bakteria. Okey, di dalam bakteria ada satu set DNA yang dinamakan plasmid. Plasmid ni, okey, dia akan buang satu part DNA bakteria dan dia masukkan ke dalam dimasukkan DNA yang dikehendaki itu dalam plasmid. So menjadilah recombinant plasmid. Okey, recombinant plasmid ni dia akan masukkan semula ke dalam bakteria supaya bakteria tu dapat dibiakkan dalam kultur medium menjadi lebih banyak. So barulah dia extract keluar part gene tu untuk digunakan di dalam tumbuhan ataupun organisma yang lain. Keperluan kepada gene yang dia biarkan banyak-banyak tu. Okey, definisi genom. Okey, ini boleh rujuk dalam buku teks. Apa itu genom? Genom merupakan set DNA yang lengkap. Set DNA lengkap merangkumi semua gen organisma tersebut. Okey, kalau contoh, ini adalah sebahagian daripada genom manusia. So dari sepanjang-panjang kita punya kromosom tu, saintis nak buat map peta untuk menentukan ni kita punya coding ini. So sebab bila tahu coding ini, kita akan tahu enzim apa yang dihasilkan. Bila enzim apa yang dihasilkan, kita tahu struktur apa. So bila genom ni dapat dilengkapkan, so dia akan mengandungi semua maklumat yang diperlukan oleh organisma tersebut. Okey, kita akan masuk organisma terubah suai genetik. Sependek dia kita panggil GMO, Genetically Modified Organism. Organisma itu dia mempunyai DNA recombinant dalam badannya. Okey. Juga kita kenali sebagai organisma transgenik. Okey, ini adalah contoh yang diberi dalam buku teks. Okey, yang pertama adalah susu yang dihasilkan oleh lembu ini mengandungi beta-lactoglobulin iaitu sejenis protein yang menyebabkan alergi kepada kanak-kanak. So, apabila dia diubah suai, maka susu yang dihasilkan apabila lembu ini disuntik dengan DNA yang diperlukan, dia akan menyebabkan protein alergik itu tidak dihasilkan. So susu itu selamat kepada kanak-kanak yang mengalami
alergik kepada laktosa, susu lembu. Okey, yang kedua ni ialah kambing yang mempunyai ubah suai genetik supaya dia dapat menghasilkan, mengkodkan faktor pembekuan darah melalui susu kambing. Okey, bila kambing tu hasilkan susu, terhasilnya faktor pembekuan darah ini di dalam susu kambing yang boleh ditulinkan dan digunakan kepada pesakit hemofilia. Okey, tadi adalah organisma yang terubah suai secara genetik. Sekarang, jika makanan, kita panggil makanan terubah suai genetik, GMF. Yang mana makanan ini, terutamanya buah-buahan lah, yang mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan yang lain ataupun haiwan yang lain. Okey. Okey, ciri-ciri makanan yang terubah suai secara genetik ini mengikut kepentingan ialah yang pertama, kepentingan supaya dia mempunyai rintang daya tahan kepada herbisid. Okey, kepada rumpai. Supaya kalau kata contoh jagung ni dapat tumbuh dengan baik. Rintang ataupun daya tahan terhadap penyakit dapat menghasilkan tomato yang lebih sihat dan berkualiti. Okey, kegunaan dalam bidang perubatan, okey, untuk menghasilkan enzim-enzim ataupun produk yang sangat perlu untuk pesakit. Okey, makanan ni toleransi terhadap logam berat adalah merujuk kepada tanaman. Okey, sekiranya tanah ataupun air, sekarang kan bumi makin tercemar dengan logam berat. So bila bumi dengan tanah ataupun air yang tercemar dengan logam berat ni dapat diatasi dengan tumbuhan yang tolerate terhadap logam berat. So dia dapat tumbuh subur walaupun tanah ini kurang subur. Dan yang kelima, rintang terhadap serangan serangga. Samalah juga untuk menghasilkan hasil yang lebih berkualiti dan banyak. Okey, ini adalah kebaikan dan keburukan GMF yang terdapat dalam buku teks. Okey, bila kita dapat menghasilkan bekalan makanan yang banyak, so makanan itu berkualiti tinggi dan dapat mengatasi masalah bekalan makanan dunia. Okey, bila GMF tu dilakukan, dihasilkan, maka penghasilan makanan akan menjadi lebih rendah. Okey, kos ni dia ada dua maksud. Kos boleh jadi keburukan dan juga boleh jadi kebaikan. Kos yang mahal, okey, di bahagian keburukan ialah bermaksud permulaan kajian untuk menghasilkan GMF. Kos tinggi. So kamu kena, kalau benda ni ditulis dalam esei, kena terang lebih sikit lah. Oh maaf. Kos yang mahal apabila dalam penyelidikan. Tapi sekiranya benda tu dah berjaya, maka kos untuk menghasilkan makanan yang lebih banyak akan menjadi lebih rendah. Okay, seterusnya meningkatkan nutrisi tanaman, mengurangkan masalah serangga, mengurangkan penggunaan pestisida. Okay, bila serangga kurang, maka racun serangga pun tidak digunakan. Hasil yang banyak menyebabkan harga makanan lebih murah dan mudah didapati. Okey, keburukan GMF, okey, dia akan menyebabkan spesies semula jadi akan lebih terancam ataupun semakin pupus. Bila banyak makanan yang bentuk GMF dihasilkan, maka makin lama spesies semula jadi akan terancam. Berkemungkinan besar gen yang dimasukkan ke dalam GMF dipindahkan kepada manusia ataupun organisma lain menyebabkan penghasilan gen rintang antibiotik. Dan juga boleh terhasilnya sekiranya gen daripada
GMF ni masuk ke dalam rumpai, dia akan menyebabkan super rumpai. Sebab dia tahan kepada serangan serangga. Jika termasuk dalam rumpai, maka menghasilkan super rumpai. Rumpai yang sangat tahan terhadap serangan serangga. Kesihatan manusia mungkin terjejas kerana ini masih maksudnya kesan jangka panjang tu tak nampak lagi kepada manusia. Bagaimana kesannya kepada genetik manusia. Ini adalah contoh GNF. Yang pertama ialah untuk jagung. Jagung yang GMO ataupun GMF kita panggil. Jagung ini dia rintang terhadap serangan serangga. Bagaimana boleh menyebabkan bagaimana hasilnya jagung yang rintang terhadap serangan serangga ini? Dia menggunakan bitigin. Bitigin adalah pendek daripada Bacillus thuringiensis. Benda ni ada dalam jin ini daripada bakteria. Tapi dimasukkan ke dalam jagung. Bila dimasukkan dalam tanaman jagung, jagung itu ataupun tumbuhan ni daun-daun dimakan oleh ulat. Bitigin ni adalah dia menghasilkan toksin kepada apabila dimasuk dalam badan ulat, dia menghasilkan toksin dalam badan ulat, so ulat akan mati. Super salmon ada satu lagi contoh GMF. Dia dikatakan super salmon adalah sebab saiznya yang besar. Ini yang kalau tengok pada gambar ini yang asal. Yang asal ni adalah salmon Atlantik yang kecil. Pelarian lautan Atlantik banyak menghasilkan ikan salmon, tapi dia kecil. Untuk meningkatkan penghasilan peternakan ikan salmon, maka dia menggunakan hormon pertumbuhan daripada jenis ikan salmon Chinook masuk ke dalam genom ikan salmon Atlantik supaya dapat menghasilkan yang lebih cepat, yang besar, lebih cepat dan dapat dihasilkan sepanjang tahun. Seterusnya, ini adalah contoh ubi kentang. Ubi kentang ni adalah makanan ruci untuk orang-orang yang tinggal di kawasan musim sejuk. Tapi bila keadaan musim sejuk, dia akan mengalami frost. Frost tu pembentukan ais pada daun dan juga bila dalam kentang tu akan jadi hitam macam ni. So kentang tu jadi tak berkualiti. So untuk mengatasi masalah ini, gen yang anti keadaan beku, yang boleh tahan keadaan beku daripada sejenis tumbuhan Arabidopsis species dimasukkan dalam genom ubi. Supaya ubi ini dapat tumbuh dengan baik ketika iklim sejuk. Dia tak bekulah lagi, tak adalah frost. Penghasilan insulin, vaksin hepatitis B, faktor pembekuan darah dan juga hormon pertumbuhan. Ini konsep dalam perubatan. Juga dihasilkan melalui kejuruteraan genetik yang mana dia biarkan di dalam bakteria. So bila dibiarkan di dalam bakteria, so akan ditulinkan, maka boleh digunakan secara komersial. So kalau kita tengok pada insulin ini, ada statement ni. Recombinant DNA. Ini ditunjukkan bagaimana dalam plastik. Plasmid ini dipotong. Enzim ni dia akan potong bahagian yang hendak dibuang tu. Bila dah potong,
Kita boleh masukkan enzim yang dikehendaki. Okay, untuk lekatkan DNA ni dengan plasmid, dia akan guna DNA ligase. Okay, so diletakkan dalam bakteria, dibiarkan dalam medium culture, so dapat hasilkan banyak-banyak DNA yang diperlukan tu tadi. Okay, so bila dah ada banyak, barulah DNA yang dikehendaki tu diekstrak untuk kegunaan. Okay, ini adalah contoh penghasilan insulin yang mana serpihan DNA manusia yang mengandungi jin insulin dipotong. Bila nak potong, kita guna enzim pembatasan. So inilah jin yang dikehendaki tu. So menggunakan jin ini perlu dimasukkan ke dalam plasmid. Plasmid merupakan DNA bulat yang ada dalam bakteria. So plasmid ini digunakan sebagai tapak untuk pengklonan banyak-banyak. So juga dipotong menggunakan enzim pembatasan dan dimasukkan. Bila dah masukkan ke dalam plasmid, jin yang daripada manusia masukkan ke dalam plasmid, dia akan guna enzim DNA ligase untuk lekatkan. Dan plasmid yang rekombinan ni akan dimasukkan semula ke dalam bakteria. Bakteria, menjadilah bakteria transgenik. So, bakteria transgenik ini dibiakkan dengan banyak dalam kultur media dan insulin akan diekstrak daripada bakteria, ditulenkan dan digunakan untuk merawat pesakit diabetes. Okey, selesai untuk 3.1. Okey, ini soalan formatif. Apakah yang dimaksudkan dengan kejuruteraan genetik? Kejuruteraan genetik merupakan teknik memanipulasi gen untuk mengubah suai genetik organisma tersebut membentuk kombinasi yang baru. Okay. Apakah yang dimaksud organisma transgenik? Organisma yang membawa DNA rekombinan. Itu pun dah cukup. Nyatakan satu isu yang sering dibahaskan mengenai makanan terubah suai genetik iaitu GMF. Okey, isu dia boleh jadi banyak. Okey, salah satunya adalah kesan terhadap kesihatan manusia. Okey, itu saja untuk 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.